Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan makmum, hadirin dan hadirat, dan juga kepada kumpulan qasidah yang baru sahaja mempersembahkan persembahan tadi. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pertama-tama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah dan sama-sama dapat hadir ke rumah Allah untuk kita sama-sama dapat beriktikaf di dalam rumah Allah dan sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan fardu isya secara berjemaah, dan sama-sama dapat kita meraihkan hari keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal soleh yang diberi pahala, yang diterima dan diridai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan kita mendapat pahala dan kita mendapat kasih sayang daripada Allah, dan mudah-mudahan melayakkan kita untuk mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Sidang jemaah rahimakumullah, kita bertemu pada malam ini dengan tujuan dan matlamat ingin menunjukkan dan menyatakan cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada malam ini perkara pertama saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, mari sama-sama kita menyatakan rasa syukur alhamdulillah kerana kita telah dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan semua orang yang hidup di dalam dunia ada chance, ada peluang untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang dipilih untuk menerima hidayah akan dapat peluang untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak kira daripada sudut logik akal, kaum, bangsa dan manusia yang paling layak untuk jadi umat Nabi Muhammad, ikut logik akalnya sudah semestinya lah kaum Nabi Muhammad itu sendiri. Sudah sepastinya lah sanak saudara Nabi Muhammad itu sendiri. Sudah semestinya orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sekampung dengan Nabi, sebahasa dengan Nabi, kenal Nabi, malahan mendengar ceramah daripada Nabi, patutnya orang inilah yang mendapat hidayah daripada Allah ikut logik akal. Tapi itulah yang berlaku sidang jemaah rahimakumullah. Tidak semua orang hidup sezaman dengan Nabi terima dakwah Nabi. Tidak semua sanak saudara Nabi beriman dengan Nabi. Tidak semua orang yang kenal dan cinta kepada Nabi dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takdir, itulah iradat Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang-orang yang kamu sayang, tetapi akulah, kata Allah, yang akan memberi hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Ya tuan-tuan, kalau ikut logik akal, orang pertama patut dapat hidayah adalah Abu Talib, pakcik Nabi. Dia adalah orang paling sayang kepada Nabi. Dia memelihara Nabi sejak daripada usia Nabi 9 tahun sampai Nabi kahwin dalam usia 25 tahun. Itulah ayah yang menggantikan ayah Nabi. Ya, Nabi Muhammad anak yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sewaktu usia Nabi dalam kandungan, 2 bulan dalam kandungan. Ya tuan-tuan, yang kita selalu dengar orang baca kitab berjanji, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ni tuan-tuan lagu Yaman, lagu lama, lagu rugby orang panggil. Kalau tuan-tuan dengar orang tua-tua, itulah lagu dia, lagu rugby. Rugby ni lagu naik unta. Itu lagu orang lama kan. Kalau tuan-tuan dengar orang lama, itulah lagu dia. Apa makna? Dan tak kala sempurna Nabi dikandung ibunya 2 bulan sahaja, telah meninggal ayahnya Abdullah di Madinatil Munawwarah. Itu makna dia. Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal dunia. Siapa jaga? Dia dilahirkan, akhirnya dijaga oleh mak dia kejar. Lepas tu dijaga oleh mak susu dia, Halimatus Sa'diyah kejar. Balik semula mak dia jaga. Lepas tu atuknya jaga. Lepas tu usia 9 tahun atuk mati, dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni sayang kat Nabi lebih daripada siapa-siapa sayang kat Nabi. Abu Talib ni jaga Nabi macam anak sendiri, malah lebih daripada anaknya disayangi. Abu Talib, bila Nabi jadi Rasul, Abu Talib orang paling kuat bela Nabi. Masa ada Abu Talib, Nabi kata orang kafir tak berani sentuh batang tubuh Nabi Muhammad. Kata Nabi, masa aku ada dengan Abu Talib, tak ada orang berani ganggu aku. Itulah powernya Abu Talib. Dia kata siapa nak ganggu Muhammad, langkah mayat aku dulu. Oh, hebat tak hebat? Dia bagi amaran kat Mr. Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, jangan mengada-ngada tu anak aku. Kau sentuh dia, maknanya kau perang dengan aku. Dahsyat. Tapi itulah hidayah Allah. Abu Talib dekat nak meninggal, Nabi jumpa dengan dia. Nabi hari-hari jumpa. Nabi minta dia masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkanlah bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ucapkanlah bahawa aku ni Rasulullah. Abu Talib senyap. Abu Talib serba salah. Kalau aku mengucap, nanti apa kata Abu Lahab pula. Kalau aku ni tak mengucap, apa kata Muhammad duduk tengah-tengah. Ada ramai orang Melayu fashion tu, nak ikut sebelah sini, takut sebelah sini kata apa. Payah juga kan. Jadi susah pula dia kata. Tengok jadi perangai macam Abu Talib. Kita ni dalam memilih, jangan tiru macam Abu Talib. Jangan kata ustaz saya tengah-tengah, nanti sebelah sana salahkan saya, tak seronok, sebelah sini tak suka. Saya tengah-tengah, jangan. Kita kena ada berpihak kepada kebenaran. Ya, jangan jadi macam Abu Talib, jadi macam Abu Bakar.
Abu Bakar kata walaupun sebelah sana tak suka, aku tetap berpihak kepada kebenaran. Kita kena pandai memilih. Tetapkan hatimu kebenaran. Ya, pilih yang berpaksikan berlandaskan kebenaran, keadilan, kebajikan dan kebaikan. Jangan pula saya serba salah ustaz, nak pilih salah tak pilih pun salah. Itu namanya orang macam Abu Talib, tak boleh buat keputusan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Abu Talib akhirnya mati tak mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa? Sebab tak dapat hidayah. Orang kedua patut dapat hidayah kalau logik akal. Patut dapat jadi umat Nabi Muhammad siapa? Orang itu ialah Abu Lahab sendiri. Abu Lahab, tuan-tuan, jangan peleceh-peleceh dia. Dia orang pertama mengadakan kenduri pada hari lahir Nabi. Orang pertama buat kenduri hari lahir Nabi ialah Abu Lahab. Abu Talib tak sempat sembelih unta. Abu Lahab kata, kau ni bukan kaya sangat, miskin. Aku kaya. Abu Lahab kata, aku sembelih 7 ekor unta. Malam ni saya tak tahu orang sini unta ke kambing disembelihnya. Kalau tuan-tuan tak sembelih 7 ekor kambing, leceh kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab 7 ekor unta. Ulama menyebut hari lahir Nabi, Abu Lahab antara orang paling gembira dan orang paling hebat nampak seronoknya dengan dia buat beberapa perkara. Yang pertama, Abu Lahab dia sembelih 7 ekor unta, satu riwayat, buat kenduri. Yang kedua, dia merdekakan hamba yang paling dia sayang, nama dia Suwaibatul Aslamiyah. Kerana seronok tuan-tuan dengan berita kelahiran Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Suwaibah khadam dia. Dia kata, oleh kerana kamu cerita berita gembira, aku merdekakan kamu. Yang ketiga, diupahnya pula Suwaibah ini untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Aminah susunya tak cukup masa tu. Ni terornya Abu Lahab. Kalau anak atau anak saudara susu tak cukup, dia tak cari mak susu New Zealand. Kita ni lagak tuan-tuan, sembang macam hebat sangat, tapi anak bagi cari mak susu namanya everyday everready. Nak susu sebab tu perangai budak-budak sekarang ada imbas-imbas sikit lah. Adalah ala-ala mak susu dia. Kadang-kadang macam mak betul, kadang-kadang macam mak susu. Mak kata, mat tolong mak kejap, bunyi macam mak susu dia. Jadi tak boleh marah kat dia. Kan? Kadang-kadang budak-budak ni pergi sekolah, cikgu tak larat mengajar. Sebab budak ni buat dia berkelip-kelip tengok muka cikgu dia. Datang perangai mak susu dia, buat dia bebal semacam je kan. Kadang-kadang ditanduknya pokok bunga, habis pecah pasu bunga. Cikgu tak boleh marah. Masa tu darah mak susu dia datang daripada New Zealand. Itulah kesian kat mak-mak susu dia orang ni. Bila dah menopause, disembelih pula, dia hantar ke Malaysia, datang sebagai daging import. Anak makan daging mak. Inilah dia tuan-tuan. Ramai anak-anak kat Malaysia makan daging mak susu dia. Daripada New Zealand tu. Masa makan daging import, jaga main-main. Ya tuan-tuan, ni masalah. Abu Lahab 3 benda dia buat. Sebab itu dalam kitab Berzanji dia sebut, ada riwayat menceritakan Abu Lahab ini pada setiap hari Isnin, walaupun berada dalam neraka, dapat isap jari keluar air kerana dia mengupah Suwaibah tolong susukan Nabi pada masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia buat kenduri, kerana dia ini merdekakan hamba, maka Allah balik-balik setiap hari Isnin boleh isap jari keluar air. Orang lain tak boleh.